Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada pelajar 4B2 dan tingkatan 4C2. Okey, pada hari ini kita sambung pelajaran kita. Kesan nilai A, B dan C kepada graf fungsi kuadratik ya. Okey, fungsi kuadratik ditulis begini, fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, kita dah pelajari semalam sekiranya a itu lebih besar daripada kosong. Bila a ini lebih besar daripada kosong, okey, a lebih besar daripada kosong, maka grafnya mempunyai titik minimum. Okey, bila dah besar dia kena makan sikit, sebab tu dia ada titik minimum. Bila A-nya kecil daripada kosong, dia ada titik maksimum. Okey, dia melengkung ke atas. Okey, ini kita dah belajar semalam. Okey. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah sekiranya ada dua graf fungsi kuadratik pada satu satah Cartesian ya. Okey. Okey, ada dua graf. Okey, katalah A kurang daripada kosong. A kurang daripada kosong. Graf pertama begini. Graf kedua pula begini. Okey. Okey, kita nak kenal pasti antara kedua-dua ini A mana yang lebih besar. Okey. Yang saya masukkan A itu ialah A dekat sini ya. A x kuasa 2 tambah bx tambah c. A yang ini. Antara A itu mana satu yang lebih besar? Okey, kita kena ingat untuk graf fungsi kuadratik ni, kalau dia besar, dia ada titik minimum, dan untuk yang ni perbandingan A ini bila dia besar maka dia mengecil. Okey, maka A di sini adalah lebih kecil daripada, okey, A di sini adalah lebih besar daripada A yang di sini. Okey, jadi kita daripada kesimpulan ni kita boleh buat A1 lebih besar daripada A2. Okey, jadi A1 dia punya graf kembang. Graf A2 graf dia menguncup ya. Okey, sekiranya A itu lebih kecil daripada kosong, maka dia adalah graf yang mempunyai nilai maksimum. Okey. Di sini pula terbalik ya. Di sini pula terbalik ya. Okey. Oleh kerana A itu nilai dia kurang daripada kosong, dia mestilah negatif A x kuasa 2, negatif A2 x kuasa 2, negatif A1 x kuasa 2. Okey. Okey. Antara kedua-dua A ini, kalau A1 lebih kecil daripada A2, okey, maka A1 dia kembang. Dia kembang. Ingat tak? Bila kecil kembang. Bila dia besar, A2 tu dia menguncup. Okey? Okey, kena ingat tu.
Okey, macam mana cara nak kena ingat untuk fungsi kuadratik ni senang je. Okey, macam saya kata tadi, macam mana kita nak tahu dia melengkung ke atas, melengkung ke bawah? Kalau dia A dia adalah lebih besar daripada kosong, oleh kerana dia dah besar, dia kena minum sikit. Jadi dia ada nilai minimum. Kalau A-nya lebih kecil daripada kosong, maka A-nya adalah kurus, orangnya adalah kurus. Dia kena makan banyak, dia ada nilai maksimum ya. Nilai maksimum. Bagi perbandingan nilai A pula, kalau A itu untuk A yang ini, untuk graf A yang lebih besar daripada kosong. Okey, untuk A yang lebih besar daripada kosong, kalau A itu kecil, dia melebur. Kalau dia A itu besar, nilainya menguncup. Nampak? Okey, untuk graf A yang kurang daripada kosong, okey, grafnya melengkung ke atas. Dia ada nilai maksimum. Tapi dekat sini dia terbalik. Kalau A itu kecil daripada A1 lebih kecil daripada A2, okey, maka A1 itu adalah mengembang. Okey. Tapi nilai A1 itu mengembang, maka nilai A2 itu adalah menguncup. Boleh ya? Alright. Kita pergi kepada B pula. Pergi kepada nilai B pula. Untuk graf B ni, okey. Untuk nilai B, untuk fungsi kuadratik, sekiranya B itu adalah ni ya, B yang dimaksud tu BX ni ya. Kalau B itu lebih besar daripada kosong. B lebih besar daripada kosong. Okey. Maka paksi simetri dia berada di sebelah kiri graf. Okey, sekiranya B itu kecil daripada kosong, yang ini nilai negatif B dia tu, okey, maka paksi simetrinya berada di sebelah kanan. Kalau B dia adalah sama dengan kosong, maka paksi simetrinya adalah paksi Y ya, paksi Y. Alright. Boleh ya? Okey, saya ulang sekali. Sekiranya nilai B-nya adalah lebih besar daripada kosong, iaitu positif, maka paksi simetrinya berada di sebelah kiri paksi Y. Sekiranya B-nya kurang daripada kosong, iaitu B-nya adalah nilai negatif, maka paksi simetrinya berada di sebelah kanan paksi Y. Sekiranya B sama dengan kosong, maka paksi simetrinya ialah paksi Y itu sendiri. Okey. Kita pergi pula kepada nilai C. Okey. Okey, ini untuk yang tadi itu adalah untuk A yang lebih besar daripada kosong ya. Semua ni tadi adalah untuk A yang lebih besar daripada kosong. Sebab tu graf dia melengkung ke bawah. Okey, untuk nilai A yang lebih kecil daripada kosong, maka ada titik maksimum. Okey, sekiranya B lebih besar daripada kosong, dia terbalik daripada yang tadi tu, yang untuk graf A lebih besar daripada kosong. Okey, ni untuk graf A lebih kecil daripada kosong. Okey, sekiranya B lebih besar daripada kosong, maka paksi simetri terbalik daripada kalau tadi kiri, yang ni sebelah kanan ya. Ini dia paksi simetri dia. Sekiranya B kurang daripada kosong, yang ini negatif,
maka paksi simetrinya berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi ini adalah paksi simetrinya. Sekiranya B sama dengan kosong, okey, maka paksi simetrinya adalah paksi Y. Okey, dalam keadaan graf macam ini. Maknanya bila B sama dengan kosong, untuk A yang lebih besar daripada kosong, untuk A yang kurang daripada kosong, sama tak? Sama ya. Cuba tengok sini. Sama ya. Sama paksi simetri. Paksi simetri dia di sini. Paksi simetri pun di sini juga. Nampak? Okey, ini untuk kes B sama dengan kosong. Alright, kita pergi kepada nilai C berubah. Adakah nilai fungsi kuadratik akan berubah juga? Okey, kita tengok sini ya. Ini adalah untuk nilai C. Ini adalah untuk nilai C. Okey, kalau nilai B tadi adalah paksi simetri, kalau nilai A tadi dia mengembang dan mengucup, untuk C ini pula ialah kita menentukan pintasan Y ya. Untuk menentukan pintasan Y, apa maksud pintasan Y? Pintasan Y ini ialah apabila garis itu menyentuh paksi Y ya. Ketika nilai X sama dengan kosong, dia akan menyentuh titik Y, titik di paksi Y. Kemudian kita akan dapat nilai pintasan Y, iaitu nilai yang bersilang dengan paksi Y. Okey, contohnya tengok ya. Untuk A yang kurang daripada kosong, maka grafnya mestilah begini. Kan? Lepas tu pula pintasan Y di mana? Di sini. Yang terkena dengan paksi Y. Okey, untuk A yang kurang untuk A yang lebih daripada kosong, maka grafnya adalah bentuk begini. Okey, dan pintasan Y-nya di sini. Okey. Apakah nilai ni? Tak tahu. Nanti kita tengok contoh. Alright. Tengok contoh ni ya. Contoh 2. Fungsi kuadratik fx. Okey, x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okey, tengok sini. Kat sini A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3. Okey, C kita tak tahu. Okey, C kita tak tahu. Okey, apa soalan tanya? Melalui titik A seperti di bawah, hitung nilai C. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Tengok sini. Okey, X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, rasa-rasanya dia punya graf macam mana? Seperti yang kita belajar tadi. Okey, ini paksi X, paksi Y. Okey, oleh kerana A dia positif, maka dia adalah graf yang mempunyai nilai minimum. Okey, nilai minimum. Okey, lepas tu apa lagi? Nilai B-nya negatif 3. B-nya negatif 3. Okey, grafnya macam ni lah bentuknya. Tapi saya tak tahu dekat paksi graf dulu. Dekat graf Cartesian tu lagi ya. Okey. Yang kemudian B-nya adalah negatif 3. Negatif 3. Jadi kita dah belajar tadi kan. Bila B kurang daripada kosong. B kurang daripada kosong untuk A yang nilainya positif. Nilainya positif minimum. Okey, nilai positifnya minimum. Bila B kurang daripada kosong, B sama dengan negatif 3 tu maksudnya kurang daripada kosong. Maka paksi simetrinya berada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Maka di sinilah grafnya bentuk macam ni. Okey. Alright, kemudian hitung nilai C. Okey, maka ini adalah titik A 04.
Okey, maka di sini ialah ini nilai X. Okey, ini adalah nilai Y. Maka nilai Y, okey, paksi fungsi kuadratik ini, fungsi lengkung fungsi kuadratik ini menyentuh paksi Y di titik Y sama dengan 4. Jadi nilai C dia adalah 4 melihat kepada nilai Y ini. Okey. Kita dah dapat jawab C untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. A sama dengan negatif 1, 3. Okey, untuk mencari nilai C, kita masukkan saja dalam persamaan ini. Okey. A kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, negatif 1 masuk ke dalam ini adalah X. Y adalah X ialah negatif 1, Y ialah 3. Jadi negatif 1 kuasa 2 tolak 3 negatif 1 campur C. Okey. Di mana nilai Y nya ialah 3 sini. Fx tu maksudnya Y. Fx ini maksudnya Y. Y sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 ialah 1. Negatif 3 kali negatif 1 dapat tambah 3. Ni tambah C. Okey. Jadi kita bawa ke atas. Okey. Yang 1 tambah 3 ni 4. Bawa ke sini. Jadi C sama dengan 3 tolak 4 dapat negatif 1. Okey, jadi kita dapat C sebagai negatif 1. Okey. Okey, lepas tu dapat C negatif 1. Nampak jawapan dia ya. Okey. Kita pergi kepada contoh 3. Okey. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Ada dua lah. Okey, kalau graf macam ni dia melengkung ke bawah, itu bermaksud A nya lebih besar daripada kosong. A nya lebih besar daripada kosong. Okey. A nya lebih besar daripada kosong. Kemudian kita nak cari julat bagi P. P ni maksudnya A lah. Sebab dia asal daripada A kuasa 2 tolak 4. Okey, sekali lagi. A kuasa 2 tolak 4. Okey, yang di sini 3. Okey, ni untuk A2, ni untuk A1. Yang ini adalah P. Okey, ini adalah P. Okey, jadi ingat bila dia kurang daripada kosong. Okey. Begitu. Okey, ingat bila graf fungsi kuadratik kurang daripada bila nilai A itu kurang daripada 3, maka dia akan bila kurang dia mengembang. Jadi itu adalah nilai P lah. Jadi nilai P sepatutnya mestilah positif. Jadi nilai P ialah daripada 0
tak termasuk kosong, dia tak termasuk kosong. Okey. 1, 2 iaitu P itu adalah dari kosong dan 3 ya. Maknanya dia tak masuk kosong, dia tak masuk 3. Jadi itu adalah nilai P ya. Okey. Okey, untuk itu kita kena buat latihan lah. Buat latihan. Praktis 1.1e ya. 1.1e. Okey. Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti dinyatakan. Hitungkan nilai X bagi setiap kes yang berikut. X kuasa 2 tambah 7X tambah C melalui titik 05. Dah tahu dah nilai C sebab dia melalui paksi Y ya, pintasan Y. Okey, B nilai melalui titik 2 negatif 3. Okey, jadi anda kena buat yang ni. Okey, seperti saya tunjukkan contoh tadi ya. Jawapan itu. Okey, kemudian okey. Jadi sama soalan ni tadi. Okey, yang dapat yang ni 1 A B C. Kemudian nombor 2 Okey. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa hantar jawapan secara PM. Kemudian klik kehadiran dekat bawah Telegram tu ya. Yang ada tulis kotak kelabu tekan hadir tu kan. Okey, kamu klik sini. Tekan sini ya. Okey, itu saja hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.